Rawahu Muslim. Daripada Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh daripada iman. Kemudian lafaz alhamdulillah, iaitu lafaz tahmid, memenuhi mizan, yakni timbangan amalan. Subhanallah dan alhamdulillah, kedua-duanya memenuhi ruangan di antara langit dan bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alna minal ladzina yattabi'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma amin amin fa amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Nazir Masjid, seluruh ahli jawatan kuasa, para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita merafakkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang tidak terhitung banyaknya, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau sekiranya kamu cuba menghitung akan nikmat yang Allah kurniakan kepada kamu, nescaya pastilah kamu tidak mampu menghitungnya. Dek kerana banyaknya nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, bahkan apa yang kita miliki, yang kita ada pada hari ini, semuanya bukan milik kita, melainkan semuanya kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu wajiblah kita bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur dengan cara dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan juga meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala orang yang tidak bersyukur, mereka inilah orang-orang yang sombong, yang mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan mereka akan dicampakkan ke dalam neraka Jahannam dengan keadaan yang sangat hina. Jadi mudah-mudahan kita tergolong di kalangan hamba Allah yang bersyukur, insya-Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala juga berikan kita kesempatan masa malam ini kita dapat hadir ke masjid untuk solat fardu maghrib berjamaah. Kita lapangkan masa untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan ini tanda Allah Subhanahu wa taala nakkan kebaikan untuk kita. Dan mudah-mudahan inilah tanda kita memanfaatkan masa yang Allah kurniakan untuk melakukan amal soleh. Kerana apa? Kerana masa ni tak panjang. Kan hari ini kita dah berada dalam bulan Zulqa'dah. Kan kita rasa macam Ramadan tu baru sahaja berlalu. Rupanya Syawal pun dah pergi dah. Sekarang ni kita dah 9 Zulqa'dah. Kan dah nak masuk separuh bulan Zulqa'dah, maknanya masa itu cepat berlalu. Cuma kita lah sama ada kita maknanya memanfaatkan masa yang ada atau meninggalkan masa itu pergi begitu sahaja. Sebab tu ada satu pepatah Arab kata, al-waqtu kas-saif illam taqta'ahu qata'uka. Masa itu ibarat pedang. Kalau kamu tidak memotongnya, nescaya dia akan memotong kamu. Maknanya kalau kita biarkan masa berlalu begitu saja, masa tak tunggu kita. Tetapi masa itu akan berlalu pergi, kita yang akan tertinggal. Dan setiap masa yang berlalu itu sangat berharga bagi orang-orang yang beriman. Kerana apa? Kerana kalau kita tidak memanfaatkan masa untuk melakukan kebaikan, maka diri kita akan disibukkan dengan perkara-perkara kejahatan. Itulah yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna. Dia kata, diri kamu kalau tidak disibukkan dengan perkara yang baik, maka dia akan menyibukkan kamu dengan perkara-perkara yang jahat, yang buruk. Jadi sebab itulah kita kena manfaatkan masa. Bahkan orang-orang yang ingkar, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ini pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan dalam keadaan terpinga-pinga. Kerana mereka merasakan mereka masih hidup, mereka merasakan mereka sedang tidur sedangkan mereka sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka menyatakan, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun.
Mereka berkata, orang-orang yang engkar, yang kufur ini, bila dibangkitkan di hari akhirat, mereka kata, celakalah siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami. Dia ingat dia tidur lagi. Rupa-rupanya dibangkitkan dah di hari mahsyar, hari akhirat. Maka Allah menjawab persoalan mereka itu dengan menyatakan, hadza ma wa'adar rahman, inilah yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, dan membenarkan apa yang telah disampaikan oleh para rasul berkaitan dengan hari kebangkitan. Kita tak nak jadi seperti orang-orang yang kufur ini. Mereka tercengang, terpinga-pinga, tiba-tiba dibangkitkan di hari akhirat. Hari ini kita pun kadang-kadang terkejut, kan? Masuk bulan Ramadan terkejut, dah tengah Ramadan terkejut, dah habis Ramadan terkejut. Secepat Ramadan masa berlalu. Masuk Syawal terkejut, habis Syawal. Penuh dengan kejutan. Jangan sampai nanti bila dibangkitkan di hari akhirat terkejut lagi. Sama macam orang-orang yang kufur, yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan setiap waktu yang berlalu dalam kehidupan kita ini, kita manfaatkan untuk melakukan amal soleh, dan kita dihidupkan dalam kebaikan, dimatikan dalam kebaikan, dihimpunkan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah, insya-Allah malam ini saya nak kongsikan satu hadis Nabi SAW berkaitan dengan himpunan amal kebaikan. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'an, atau tamla'u ma baina samawati wal ard, wa salatu nur, wa sadaqatu burhan, wa sabru diya, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Hadis rawahu Muslim. Daripada Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh daripada iman. Kemudian lafaz alhamdulillah, iaitu lafaz tahmid, memenuhi mizan, yakni timbangan amalan. Subhanallah dan alhamdulillah, kedua-duanya memenuhi ruangan di antara langit dan bumi. Salat adalah nur, cahaya. Sedekah adalah keterangan, yakni bukti. Sabar memberikan cahaya. Al-Quran boleh menjadi hujjah bagi kamu atau ke atas kamu. Setiap manusia berusaha, maka dia menjual dirinya sama ada kepada Allah dengan dia melakukan ketaatan, atau kepada syaitan dan hawa nafsunya dengan dia melakukan maksiat dan kemurkaan Allah. Maka ada yang membebaskan dirinya daripada kehinaan dunia dan azab akhirat, dan ada pula yang membinasakannya dengan dia melakukan maksiat. Para jemaah dirahmati Allah, dalam hadis ini ada beberapa poin yang diberikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat dan kepada kita semua berkaitan dengan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Yang pertama, Nabi SAW menyatakan bersuci itu sebahagian daripada iman. Yang mana bersuci itu, kita sebagai orang beriman ini sudah pastilah kena clear ataupun kena mahir bahagian bersuci, kerana dia termasuk antara kesempurnaan ibadah kita. Maknanya syarat-syarat kita nak sah solat, antaranya suci kita daripada hadas kecil dan hadas besar. Juga syarat suci kita daripada najis. Jadi maknanya itu antara perkara berkaitan dengan bersuci. Tapi dalam hadis Nabi SAW kata bersuci itu sebahagian daripada iman. Sedangkan perihal keimanan ni perihal dalaman. Bersuci ni kita lihat perlakuan secara zahir. Kenapa Nabi SAW kaitkan perbuatan yang zahir itu dengan perihal keimanan? Kerana tuan-tuan yang dirahmati Allah, bersuci itu termasuk daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita contoh nak mendirikan salat. Ketika nak mendirikan salat, kita berwuduk. Wuduk itu juga termasuk dalam bab bersuci. Maka tidaklah kita berwuduk ketika nak melaksanakan salat kerana anggota tubuh badan kita kotor. Bukan sebab tangan kita, kaki kita terkena najis, tetapi kerana perintah daripada Allah, sebelum kamu nak melaksanakan salat, maka hendaklah kamu berwuduk. Maka wuduk ketika itu kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain
wa in kuntum junuban fattahharu. Maksudnya apabila kamu hendak mengerjakan solat padahal kamu sedang berhadas kecil, maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu, kemudian basuhlah kedua belah tangan kamu sampai ke siku, sapulah sebahagian daripada kepala kamu, dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliput sampai ke buku lali. Dan jika kamu berjunub, yakni berhadas besar, maka bersucilah dengan mandi wajib. Jadi tidaklah kita membersihkan muka kita, membasuh kedua tangan kita, kepala kita dan kaki kita, melainkan kerana perintah daripada Allah. Jadi sebab itulah Nabi SAW menyatakan bersuci itu sebahagian daripada iman. Juga dinyatakan oleh para ulama kerana sempurnanya ibadah itu, contohnya solat, maknanya antara syaratnya adalah dengan sempurnanya bersuci, berwuduk. Jadi sebab itulah disebutkan dia sebahagian daripada keimanan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang sentiasa dalam keadaan bersuci. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan orang-orang yang sentiasa mensucikan dirinya. Justru kita membersihkan diri kita yang zahir, contohnya berwuduk, walaupun membersihkan yang zahir, dia juga sebenarnya membersihkan perkara yang batin, kerana tidaklah kita melakukan perkara tersebut kerana kotornya anggota badan kita, tetapi kerana Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wuduk itu sendiri walaupun membersihkan anggota yang zahir, tetapi Nabi SAW menyatakan berwuduk itu akan mengeluarkan dosa-dosa daripada jasadnya. Seperti mana sabdaan Nabi SAW, barang siapa yang berwuduk dan memperelokkan wuduknya, maka kesalahannya akan keluar daripada jasadnya sehinggalah ianya keluar daripada celah-celah kukunya. Sebab itulah kita ni walaupun kita bukanlah nak mendirikan salat, mungkin nak pergi tempat kerja, tapi digalakkan untuk kita mengambil wuduk supaya kita sentiasa dalam keadaan berwuduk. Dan setiap kali kita berwuduk itu, maka dosa-dosa kecil akan keluar daripada jasad kita, seperti mana yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Bahkan orang yang suka membersihkan dirinya dengan wuduk, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan tanda kepadanya pada hari kiamat sebagai umat Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu, faman istata'a minkum an yatila ghurratahu falyaf'al. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan muka, tangan dan kaki mereka terdapat tanda daripada kesan wuduk. Maka barang siapa yang mampu untuk meluaskan tanda tersebut, maka lakukanlah. Maksudnya bila kita berwuduk, wuduklah dengan sempurna. Dan kalau basuhan itu pada basuhan tertentu muka kita, tangan kita, lebihkan sedikit basuhan tu. Itu makna ghurran muhajjalin. Kalau basuh tangan tu jangan cukup-cukup sampai siku je, lebihkan sikit. Tapi jangan lebih sangat sampai bahu. Sebab apa? Takut membazir air. Jadi kita lebihkan sedikit. Kerana itulah yang dinyatakan oleh Nabi SAW, kesan basuhan wuduk kita akan bercahaya di hari akhirat dan menjadi tanda kita umat Nabi SAW. Para jemaah yang dirahmati Allah, bahkan wuduk juga antara perkara yang menjadi anak kunci syurga. Yang mana dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Setelah melihat orang-orang yang bersalah itu, mereka berkata, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Orang-orang yang bersalah itu menjawab, kerana kami tidak termasuk dalam kumpulan orang yang mengerjakan salat. Maknanya salat itu adalah penyelamat daripada api neraka dan dia jambatan menuju ke syurga. Manakala bersuci adalah kunci salat. Maka secara tak langsung ia menjadi kunci syurga. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan, tiada Muslim yang berwuduk dan memperelokkan wuduknya, kemudian dia menunaikan salat 2 rakaat dengan penuh khusyuk, melainkan telah wajiblah baginya syurga. Jadi maknanya dengan kita berwuduk, kemudian kita menunaikan salat dengan khusyuk, maka Allah SWT menjanjikan syurga bagi mereka. Tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah, itulah berkaitan perkara pertama yang Nabi nyatakan, at-tuhur syatrul iman, bersuci itu sebahagian daripada keimanan. Yang kedua, Nabi SAW menyatakan walhamdulillah tamla'ul mizan, iaitu lafaz tahmid kita alhamdulillah itu memenuhi timbangan, timbangan amalan kita.
Yang mana kita ni beramal, nanti di hari akhirat akan ada hari mizan, yaumul mizan, hari ditimbang segala amalan kita. Maka antara amalan yang memberatkan timbangan amalan kita adalah zikir ataupun lafaz tahmid kita, ucapan alhamdulillah. Begitu juga dengan lafaz subhanallah. Nabi nyatakan wa subhanallah walhamdulillah, kedua-duanya tamlaan, memenuhi timbangan amalan seseorang. Tak cukup lagi, Nabi berikan perumpamaan au tamla'u ma bainas samawati wal ard, ataupun dia memenuhkan apa yang ada di antara langit dan bumi. Maknanya banyaknya pahala, besarnya pahala dengan lafaz zikir kita, lafaz tahmid kita, lafaz tasbih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memenuhkan timbangan. Maknanya amalan kita ni tak banyak. Mungkin amal kita buat tapi ada kelompongan, ada kekurangan, ada mungkin aib cacat sana sini, maka dia ditampung dengan zikir-zikir kita ataupun dia menambahkan amal soleh kita, sehinggalah Nabi kata dia memenuhkan apa yang ada di antara langit dan bumi. Satu hadis Nabi SAW menyatakan dua kalimatan khafifatan ila rahman, khafifatan ala lisan, thaqilatan fil mizan, kalimatan habibatan ila rahman, khafifatan ala lisan, thaqilatan fil mizan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Iaitu dua kalimah yang mana disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ringan pada lidah, berat pada timbangan amalan, iaitulah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi kita tu lafaz tasbih dan lafaz tahmid, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi maknanya perkataan ini Nabi kata walaupun dia ringan, mudah, seolah-olah kita kata takkanlah pahalanya besar kan sebab amalannya senang, tapi itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah lafaz-lafaz tasbih, kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala daripada segala kekurangan, dan lafaz tahmid memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping amalan-amalan yang kita lakukan, bangun malamnya, baca Qurannya, maka berdoanya, jadi antaranya kita banyakkan berzikir dengan bertahmid atau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara yang kedua. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan was-salatu nur, salat itu adalah cahaya. Salat itu adalah cahaya. Salat bagi orang beriman ini memberikan cahaya baginya ketika hidup di dunia dan cahaya ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan, mana nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Maknanya cahaya iman dan amal soleh mereka bergerak cepat di hadapan mereka dan di sebelah mereka semasa mereka berjalan. Ini maknanya cahaya yang Allah berikan kepada orang beriman kerana dia melaksanakan solat. Nur ni adalah cahaya yang terang. Nanti dalam poin yang berikutnya nanti akan disebutkan berkaitan dengan sabar juga adalah cahaya. Tetapi disebut cahaya sabar itu dengan diya. Diya ni cahaya yang panas, cahaya yang sifatnya panas. Tetapi nur ni cahaya yang terang, yang menerangi kegelapan. Sebab apa? Sebab cahaya solat ini mampu menerangi kehidupan seseorang dan Allah akan campakkan cahaya pada wajahnya. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, kan, simahum fi wujuhihim min athari sujud, ataupun ayat itu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Muhammad itu adalah pesuruh Allah, dan orang-orang yang bersama dengan Muhammad, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, asyidda'u 'alal kuffar, sifat mereka ini tegas dengan orang-orang yang kafir. Dan ruhama bainahum, mereka berkasih sayang, mereka berlemah lembut sesama mereka. Ini sifat Nabi dan para sahabat. Simahum fi, kemudian sifat mereka lagi ialah mereka tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Mereka ni selalu melaksanakan salat, rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim fi min athari sujud, maka Allah tunjukkan pada wajah mereka
tanda-tanda daripada kesan sujud mereka kepada Allah. Maknanya orang yang menjaga solatnya, Allah SWT akan berikan cahaya pada wajahnya. Bahkan tuan-tuan dirahmati Allah, dengan cahaya solat ini mampu menjauhkan kita daripada melakukan perkara keji dan mungkar. Seperti mana Allah SWT nyatakan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mampu mencegah kamu daripada perkara-perkara yang keji dan mungkar. Bagaimana salat mampu mencegah kita daripada perkara keji dan mungkar? Iaitulah apabila salat itu dilakukan dengan benar-benar khusyuk. Kita buat itu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka salat itu menjadi cahaya dalam kehidupan kita yang mengelakkan kita daripada melakukan perbuatan-perbuatan mungkar yang lain. Ini satu tips, maknanya kalaulah mana anak-anak ataupun remaja yang mungkin mereka ini jauh dan mana dah melakukan perkara-perkara maksiat ataupun mereka ni tinggalkan solat, maka antara pertama nasihat yang kita berikan adalah supaya menjaga solatnya, kerana solat itu akan menjaga dirinya. Seumpama dalam satu kitab kecil yang saya pernah baca, tajuk kitab tu Al-Hayah fi Mihrabis Salah. Maksudnya kehidupan ini dalam mihrab solat. Kehidupan kita ni tak lari daripada mihrab solat kita. Maksudnya bagaimana kehidupan kita ini setiap hari kita akan melaksanakan ibadah solat. Satu hari kita solat berapa waktu? 5 waktu. Daripada subuhnya, kemudian zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isyak. Dan selang waktu antara dua solat, maknanya lepas subuh kita siap-siap pergi ke tempat kerja. Kemudian kita buat pekerjaan kita. Nanti bila masuk waktu zuhur, kita akan berhenti pekerjaan kita akan balik ke tempat solat kita. Kita akan solat 4 rakaat zuhur. Habis waktu zuhur, kita sambung kerja kita. Nanti masuk waktu asar, kita akan berhenti, kita akan solat asar, balik ke tempat solat kita. Nanti lepas asar, kita balik kerja, balik rumah, kita rehat. Masuk waktu maghrib, kita akan balik tempat solat kita. Masuk waktu isyak, kita akan balik tempat solat kita. Begitulah rutin seorang Muslim, seorang beriman. Setiap waktu solat, dia akan balik ke tempat solatnya. Sebab tu disebut dalam kitab tu Al-Hayah fi Mihrabis Salah. Kehidupan kita ni tak lari daripada ruang solat kita. Justru orang yang benar-benar mendirikan solat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kan, bila mana dilaungkan azan, bersegera dia melaksanakan solat, sama ada bersendirian, berjamaah di masjid, di rumah. Maknanya dia tidak meninggalkan solatnya, takkanlah selang waktu yang ada tu dia nak melaksanakan maksiat. Maksudnya kalaulah dia solat zuhur dekat masjid, habis solat zuhur dia balik pejabat, singgah dulu pergi beli nombor. Kalaulah maknanya dia orang yang bercampur dengan perkara maksiat, kan, nanti sampai masuk asar dengar azan, cepat-cepat pula daripada kedai nombor pergi masjid semayang pula. Nanti seolah-olah hampir mustahil kalau orang tu benar-benar menjaga solatnya, selang waktu solat tu dia akan buat perkara maksiat. Kalaulah benar-benar solatnya itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Samalah macam kita, kalau ada orang yang dia mungkin baru dilepaskan daripada tahanan polis, kan, mungkin polis kata, tak apalah, kamu dah boleh balik. Jadi istilah dia, saya tak ingat apa, tahanan rumah ke apa, dia kena lapor diri. Mana setiap minggu dia kena pergi ke satu balai polis tu, dia kena lapor diri. Polis tu akan tanya, seminggu ni kamu pergi mana? Kamu jumpa siapa? Ada buat tak benda-benda yang kamu buat sebelum ni? Jadi mana setiap minggu kena lapor diri, ke setiap bulan kena lapor diri. Jadi dalam tempoh yang ada antara seminggu ke minggu berikutnya, mestilah dia nak elakkan daripada buat perkara yang dilarang. Kalau dia buat perkara yang dilarang, confirm dia takkan balik ke balai polis. Ni dah time lapor diri ni, semalam baru buat hal, malam buat masalah, dia tak nak balik, tak nak pergi lapor diri. Jadi begitulah kita sebagai orang beriman. Kalau kita melaksanakan salat, menjaga salat kita, maka salat itu akan mencegah daripada perkara fahsyak dan perkara mungkar. Kalau orang tu salat tapi masih melakukan perkara fahsyak, perkara mungkar, mungkin ada something wrong dalam salatnya. Mungkin salatnya tidak sempurna, atau mungkin salatnya tidak 100% ikhlas kerana Allah, wallahu alam. Jadi kita cek balik, baiki balik maknanya salat kita. Jadi sebab itulah kena sentiasa bermuhasabah. Jangan kita rasa tenang ataupun kita rasa selamat dengan apa yang kita buat selama ni. Orang kata apa? Jangan kita rasa selesa dengan amalan kita yang ada ini, kerana kita kena sentiasa cek balik, muhasabah balik, koreksi balik solat kita supaya kita nakkan kesempurnaan. Kalau mungkin dah sempurna dah rukun dan syaratnya,
maka tambahkan dengan yang sunat. Mungkin dah sempurna dah, semua yang kita belajar kita dah buat dah. Kena baiki pula, maknanya kena datangkan khusyuk, kena tawaduk, kena tawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam bab solat ini kena sentiasa baiki solat kita, dan mudah-mudahan solat itu menjadi cahaya yang menerangi kehidupan kita di dunia dan akhirat. Di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, bagi orang yang menjaga solatnya, man shalla salawat, Nabi SAW menyatakan, barang siapa yang bersolat 5 waktu secara berjamaah, maka dia akan melalui titian sirat seumpama kilat yang bercahaya, bersama golongan pertama daripada kalangan mereka yang memasuki syurga, dan dia datang pada hari kiamat dalam keadaan wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. Ini cahaya Allah bagi ke akhirat. Lintas titian sirat sepantas kilat, wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. Bayangkan dekat akhirat nanti, orang-orang yang dapat kurniaan Allah ini, maknanya mereka akan bergembira, berbahagia, walaupun belum lagi dimasukkan dalam syurga, kerana keadaan yang sangat dahsyat dekat hari akhirat. Maka sedikit kurniaan daripada Allah itu sangat menggembirakan, membahagiakan setiap orang. Basyiril masya'ina fi zulami ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Berikanlah berita gembira dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat kepada orang yang berjalan di dalam gelap menuju ke masjid semasa hidup di dunia. Kesusah payah kita nak menuju ke masjid, waktu orang lain mungkin boleh buat banyak urusan, boleh tengok TV, boleh pergi shopping, boleh pergi keluar makan, boleh, itu terpulang mungkin ada urusan masing-masing lah. Tapi kita pastikan kita nak solat dekat masjid, itu satu maknanya taufik ataupun nikmat daripada Allah yang akan diberikan cahaya pada hari akhirat kerana kesungguhan kita. Tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah, itu perkara yang ketiga dinyatakan oleh Nabi SAW di dalam hadis, bahawa solat itu memberi cahaya kepada seseorang ketika hidup di dunia dan memberikan cahaya kepadanya di hari akhirat, sehingga menyelamatkannya daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, Nabi SAW menyatakan, was-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah burhan. Burhan ni adalah bukti, keterangan. Maknanya bukti kita ni orang beriman. Kerana apa? Orang yang memberikan sedekah ini tidaklah diberikan melainkan kerana Allah. Tidaklah diberikan sedekah melainkan mengharapkan ganjaran balasan daripada Allah. Kalau kita sedekah, kita mengharapkan ganjaran, itu bukan sedekah. Itu mungkin rasuah, kan? Kita bagi orang tu 10,000 sumbangan untuk sekolah, contoh. Tapi kita bagi syarat, projek naik taraf sekolah ni bagi kat saya. Itu bukan sedekah. Sebab apa? Sedekah ini kita berikan, kita tak dapat balik pulangan dekat dunia ni. Tetapi yang kita harapkan adalah pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan senang kita nak bagi benda yang kita usahakan. Kita kerja penat-penat, kita dapat gaji untuk diri kita, kita terpaksa keluarkan sikit untuk orang lain yang mungkin orang tu tak sama susah macam kita, tak penat macam kita. Tetapi itulah orang beriman, dia yakin pahala sedekah itu sangat besar, sehingga diberikan sedekah itu dan diharapkan sedekah itu memberikan ganjaran, dapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu disebutkan was-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah keterangan. Maka kita kena paksa diri kita untuk kita banyakkan bersedekah. Lawan kehendak kita, kalau ikutkan diri dapat duit ni, kita tak nak bagi orang dah, banyak benda kita nak, tapi keluarkan juga sedikit kerana nak tunjukkan tanda kita ni orang-orang yang beriman. Ditingkatkan iman kita oleh Allah SWT dan juga diberikan ganjaran pahala yang besar. Sedekah ni antara amalan yang besar pahalanya. Sehingga kan dalam Quran Allah sebut, kalau orang-orang yang telah meninggal dunia dibangkitkan nanti di hari akhirat atau diberi peluang untuk hidup kembali, perkara pertama yang akan mereka buat, lanatasaddaqan, kami akan memberikan sedekah, dan kami akan beramal soleh. Benda pertama dia nak buat adalah beri sedekah. Sebab apa tuan-tuan? Ulama sebutkan kerana sedekah ni antara amalan yang pahalanya cepat. Maknanya kita buat cepat, ganjarannya cepat. Kita ni kalaulah orang bagi can, maknanya bagi can, kata okey lah, masuk pasar raya ni, saya bagi awak 5 minit je, ambil apa yang awak nak, saya akan bayar. Kita akan buat apa? Kita akan cari barang yang paling mahal, kan? Kita cari barang apa yang paling mahal. 5 minit takkan nak beli jajan pula, kan? Bagi 5 minit nak beli kacang, beli biskut, takkan beli biskut. Kita mungkin cari barang elektrik, kan? Benda-benda yang mahal. Begitulah orang yang telah meninggal dunia, kalau diberi peluang hidup kembali, apa amalan yang besar pahalanya dan senang dilakukan bila-bila masa? Iaitulah
sedekah. Sedekah. Maknanya orang yang kalaulah dihidupkan kembali pun nak bersedekah. Sebab apa? Pahalanya banyak, kemudian cepat. Kemudian boleh buat bila-bila masa. Sedangkan amalan-amalan yang lain mungkin terikat dengan waktu. Mungkin terikat dengan cara kaedah-kaedah tertentu. Jadi sebab itulah maknanya sedekah ini memberikan tanda orang tu beriman kerana keyakinannya bahawa ganjaran itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sebut, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa taala hari di mana tidak ada naungan yang lain melainkan hanya daripada Allah. Salah satu daripada golongan tersebut, rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuh. Lelaki yang mana mereka bersedekah dalam keadaan takut sedekahnya itu diketahui oleh orang lain. Kenapa dia takut? Sebab takut sedekah dia tu tak dapat pahala. Kan, bagi sedekah RM10, tapi sedekahnya tu sia-sia. Sebab apa? Sebab tiba-tiba datang riak, datang takabur, datang rasa syok. Sebab apa? Orang tengok. Jadi orang ini menyembunyikan sedekahnya sehingga Nabi beri perumpamaan tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Hatta la ta'lam ma tunfiq ta'lam shimalu ma tunfiq yaminuh, sampailah tangan kanan, tangan kiri tak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Nak sorokkan sedekahnya itu kerana apa? Kerana dia nak pastikan sedekahnya itu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah maksud orang sedekah orang lain tahu tu tak ikhlas. Mungkin itu satu cara untuk nak orang lain ikut fastabiqul khairat, tetapi ada setengah orang dia takut sedekahnya itu maknanya hilang pahalanya, maka dia sembunyikan sedekahnya itu kerana dia buat hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya kedudukan orang yang ikhlas dalam melaksanakan sedekah. Jadi kita banyakkan bersedekah. Kalau mungkin tak dapat banyak, kita buat sikit, tetapi konsisten. Supaya apa? Supaya kita tidak melepaskan satu amalan yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Nabi sebut wasabru diya. Sabar itu adalah cahaya, tapi cahaya diya, cahaya yang panas. Cahaya yang panas. Kenapa sifat sabar itu seperti cahaya yang panas? Kerana sabar ini bukan perkara yang mudah. Kalau kita belajar ilmu tasawuf, antara bab yang kita akan belajar ialah berkaitan dengan sabar. Dan ilmu tasawuf ni biasanya kita mudah faham, tapi payah nak amal. Sebab apa mudah faham? Sebab dia berkaitan dengan hati kita, dengan maknanya perasaan kita, kebiasaan kita. Itu berkaitan dengan sabar. Tetapi nak praktikkan perkara tasawuf ni satu perkara yang perlu diusahakan. Kan, sabar. Kadang kita cakap sabar ni orang yang diuji, maknanya dia mungkin waktu belum dapat ujian tu dia boleh katalah, tapi bila diuji oleh Allah SWT ketika itulah maknanya dia kena pastikan dirinya dalam keadaan sabar. Sebab tu dalam satu peristiwa Nabi SAW ketika melalui satu kawasan perkuburan dengan para sahabat, melalui satu orang makcik ni, dia menangis kat tepi kubur anak dia. Anak dia baru meninggal, dia menangis kat situ. Maka Nabi SAW lalu di situ. Nabi kata pada makcik itu, wahai makcik, sabarlah. Apa jawapan makcik itu? Makcik itu tengok Nabi, dia kata, kamu boleh cakap lah, tak kena pada kamu. Dia kata begitu pada Nabi SAW. Sedangkan kalau kira kan, Nabi lagi sedih. Sebab anak-anak Nabi yang lelaki semuanya meninggal ketika usianya masih kecil. Tapi bila berlaku, mana makcik itu kata, kamu boleh dah cakap, tak kena kat kamu. Maka Nabi berlalu pergi. Sehinggalah sahabat datang kepada makcik itu dan beritahu, wahai makcik, makcik tahu tak dengan siapa yang makcik cakap tadi? Dia kata, aku tak tahu, aku tak kenal. Dia kata, itulah dia Muhammad Rasulullah. Makcik terkejut, dia tak kenal Nabi SAW. Maka bila dengar saja yang dia jawab tadi adalah Nabi, maka dia cepat bergegas mencari Nabi SAW dan bertemu dengan Nabi dan kata, ya wahai Muhammad, ya Rasulullah, aku minta maaf. Kalaulah aku tahu tadi itu adalah engkau wahai Muhammad, nescaya aku akan kata aku bersabar. Jadi dia kata kepada Nabi macam itu. Maka apa jawapan Nabi SAW? Nabi kata, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Nabi kata sesungguhnya sabar itu ketika ujian yang pertama. Sadmah ni, kalau istidam ni accident, kan, kita langgar tu istidam. Jadi sadmah ni kira dentuman yang pertama. Kita kena ujian, masa itulah dituntut untuk kita bersabar. Bukanlah kita dah lepas geram semua baru kita kata sabar.
Itu bukan sabar, itu pasrah. Itu apa? Macam contoh anak kita buat masalah kan, ataupun buat kita marah. Kita dah belasah dia dah pukul dia, marah-marah dia dah. Kan, kemudian last sekali kita kata aku ni sabar je lah dengan kamu. Padahal kita dah lepaskan geram kita. Kan, ataupun orang langgar belakang kereta kita. Kita dah maki hamun dia dah, habis bahasa dah kita keluar, last sekali kita kata saya sabar saja. Kan, sedangkan kita dah buat semua, lepaskan semua, baru kita kata sabar. Maka Nabi kata sabar itu adalah ketika dentuman pertama sekali kita diuji, ketika itulah dituntut untuk kita bersabar. Dan pastilah sabar ini perkara yang payah, sebab itulah pahalanya besar. Dan pahala sabar ini istimewanya adalah dia berterusan. Seperti mana firman Allah sebut innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ganjaran bagi orang-orang yang sabar ini tak terhitung banyaknya. Contohnya orang tu dia sakit berterusan sakit dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah kurniakan kesembuhan, ya Allah ringankan sakit aku, ya Allah ampunkan dosa aku. Tapi sampai kesudah setahun sakitnya tak sembuh. Akhir sekali dia meninggal dunia dengan sebab sakitnya. Adakah doanya tidak diterima? Adakah dia tak diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tak, rupa-rupanya dengan sebab dia berdoa dan sebab dia bersabar dengan ujian Allah beri pada dia sehari demi sehari, pahala sabar itu masuk dalam akaun dia. Tak putus. Kan, amalan ni kalau kita buat diberikan ganjaran. Setiap kali kita melakukan amalan tersebut. Kita salat dapat pahala. Kita sedekah dapat pahala sedekah. Kita zikir dapat pahala zikir. Ketika kita buat, tapi sabar ni benda kita tak nampak. Jadi Allah sebut innama yuwaffas sabirun, Allah beri ganjaran orang sabar bighairi hisab, tak terhitung. Mana selama tahun berlalu dia bersabar dengan ujian yang diterima, selama itulah pahala sabar masuk dalam akaunnya tanpa hisab. Jadi tuan-tuan, bila orang yang sakit dia meninggal, dia dibangkitkan di hari akhirat, dibukakan buku catatan amalan, tengok ganjaran pahala dia besar, banyak sekali. Rupa-rupanya dengan dia bersabar atas ujian daripada Allah, pahala tak putus masuk dalam akaun pahalanya. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang-orang yang bersabar. Dan yang keenam, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Quran menjadi hujjah bagi kamu dan ke atas kamu. Quran ini dia beri hujjah kepada kita, maksudnya akan memberikan syafaat. Ini kalau kita bahaskan panjang berkaitan dengan fadilat Al-Quran. Maknanya kita biasa dengar tentang fadilat orang yang membaca Quran, yang mana Quran akan datang pada hari akhirat syafi'an li ashabih, memberikan syafaat kepada para pembacanya. Al-Quran akan datang di hari akhirat akan berhujjah, memberikan syafaat pada pembacanya. Jadi itulah, dan banyak lagi lah fadilat orang yang membaca Al-Quran. Cuma saya nak sebut yang kedua ni, Nabi sebut juga Quran menjadi hujjah kepada kamu ataupun ke atas kamu, bagi kamu atau ke atas kamu. Ke atas kamu tu maksudnya Quran akan berhujjah pada kita, mendakwa kita. Kan, dalam sebab tu dalam Quran ini kita belajar berkaitan dengan satu dipanggil at-targhib, kan, kita belajar targhib wa tarhib. Targhib ni satu perkara yang kita diberikan galakan dengan hadis-hadis Nabi. Maknanya fadilat satu amalan sekian-sekian, fadilat amalan sekian begini. Mana kita rasa seronok nak beramal sebab kita tahu fadilat dia, ganjaran yang menanti kita. Dalam masa yang sama juga adanya tarhib. Maknanya ada amaran-amaran daripada Nabi SAW berkaitan kalau kita meninggalkan sesuatu maka akan diberikan ancaman dengan sesuatu. Maknanya balasan kepada sesuatu ialah sekian-sekian. Begitulah orang yang meninggalkan Al-Quran. Maka Al-Quran akan mendakwanya pada hari akhirat. Jadi supaya kita tak rasa selesa. Ada orang dia rasa selesa ataupun dia rasa selamat. Sebab apa? Sebab selama dia selama ni tak pernah ada orang tanya tentang Quran pada dia. Maknanya orang tak ada orang tanya, engkau bulan ni baca Quran dah berapa muka surat dah? Engkau punya bacaan Quran aku nak dengar, nak baca, macam boleh baca tak boleh baca. Kan? Jadi dah selesa sangat sampai satu peringkat dia dah tak kisah dah. Kan, sebab pada dia orang yang pandai baca Quran tu dia baca lah. Aku tak pandai nak buat macam mana. Tak, dalam hadis ni Nabi sebut Quran sama ada hujah bagi kamu atau ke atas kamu. Jadi hati-hatilah kita dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita meninggalkan urusan Al-Quran. Kita sebagai orang Islam, orang beriman, pastikan dalam seluruh kehidupan kita itu ada bahagian untuk kita
membaca Al-Quran, tadabbur isi kandungan Al-Quran, ataupun yang paling penting kita beramal dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir sekali Nabi sebut kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia itu berusaha. Faba'i'un nafsahu, dan dia menjual dirinya. Famu'tiquha aw mubiquha, sama ada dia membebaskannya atau membinasakannya. Apa makna setiap manusia itu berusaha dan dia menjual dirinya? Maknanya kehidupan kita ini adalah atas diri kita. Makna kita ni dalam hadis disebut seolah kita ni bertaruh dengan diri sendiri, bertaruh nasib diri kita. Sama ada kita yang menyelamatkan diri kita atau kita yang membinasakan. Memanglah setiap sesuatu yang berlaku itu takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita diberikan pilihan setiap masa sama ada nak melakukan kebaikan atau nak melakukan kemungkaran. Kita bangun pada pagi hari, siapa yang pilih untuk kita, maknanya siapa yang pilih untuk nak solat atau tak nak solat? Diri kita sendiri. Maksudnya kita bangun pagi nak solat subuh, kita rasa malas nak solat, kita tak solat. Jadi orang tu sendiri memilih untuk menjatuhkan diri dia kepada kebinasaan apabila dia memilih untuk tidak melaksanakan solat. Maka dengan sebab itu kita kena sentiasa beringat, maknanya kehidupan kita ini sentiasa ada pertimbangan sama ada kebaikan ataupun keburukan. Timbang sama ada dosa ataupun pahala, sama ada Allah suka ataupun Allah benci. Jadi tidak ada perkara yang percuma dalam kehidupan ini, semuanya ada pertimbangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah maknanya kita kena sentiasa menambahkan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana nasib kita di hari akhirat kita tentukan dengan amal soleh kita. Kalau kita tidak ada amalan yang kita nak bawa pulang bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita nak sangka Allah kita selamat di hari akhirat? Kan ibarat orang ni dia tak pernah belajar subjek tu. Kan dia subjek aliran sastra. Tiba-tiba ambil peperiksaan sains, kan? Bila dapat kertas periksa, dia kata tawakallah, mudah-mudahan kita dapat jawab insya-Allah. Tak boleh jawab sebab apa? Tak ada persiapan. Begitulah orang yang tidak ada amalan ketika hidup di dunia, dia mengharapkan nanti dekat akhirat dia akan masuk dalam syurga. Jadi satu perkara yang pelik ataupun yang janggal bila dia tiap buat persiapan terhadap sesuatu tapi dia mengharapkan balasan yang baik. Jadi sebab itulah kehidupan kita di dunia ini, kita hendaklah sentiasa berlumba-lumba melakukan kebaikan dan melakukan amal soleh dan menjauhkan diri daripada melakukan maksiat dan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cara kita maknanya nak mendapatkan kebaikan ataupun kita nakkan pahala yang besar di sisi Allah, kita kena belajar. Maknanya apa ganjaran pada setiap amalan yang kita lakukan supaya kita dapat manfaatkan masa yang pendek kehidupan ini dengan amalan-amalan tertentu yang besar pahalanya. Ini antara hadis yang sebut tentang amalan ni, maknanya amalan itu mudah tapi pahalanya besar. Jadi ada orang kadang-kadang dia sibuk dengan pekerjaan dia, kan? Jadi ada selang-selang masa sedikit dia peruntukkan untuk solat, jadi tak sempat nak buat semua amalan. Maka dia lihatlah mana-mana amalan yang tak pernah miss Nabi lakukan, itu dia ambil sebagai amalan harian dia, jangan miss. Kan? Nak buat semua benda tak boleh, tapi jangan tinggal semua benda. Seperti mana disebut oleh para ulama, kalau tak dapat buat semua, janganlah tinggal semua. Jadi sekadar itulah untuk perkongsian saya pada malam ini. Mudah-mudahan kita beroleh kebaikan insya-Allah dan dipermudahkan kita untuk melakukan amal soleh untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan amalan itu akan memasukkan kita semua ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Wallahu alam. Sekadar itu saja untuk perkongsian saya pada malam ini. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.